Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah semua, hari ini kita akan tengok satu video tajuk pendidikan Islam KSSM tingkatan 5 bidang fiqh dalam tajuk perkahwinan. Perkahwinan bermaksud akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Yang bermaksud, dan kahwinlah orang-orang yang sendirian. Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum kahwin atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat kahwin di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Baiklah, dalam perkahwinan terbahagi kepada 5 hukum. Yang pertama, harus. Hukum harus ialah bagi mereka yang tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Hukum yang kedua, sunat. Sunat bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Yang ketiga, wajib, iaitu bagi orang yang bimbang akan terjerumus ke dalam maksiat sekiranya tidak berkahwin dan mampu memberikan nafkah zahir dan batin. Yang keempat, hukumnya makruh. Makruh bagi orang yang mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu untuk memberikan nafkah untuk pasangan, seperti mati pucuk. Yang kelima, hukum haram. Hukum berkahwin ini menjadi haram sekiranya seseorang itu bertujuan untuk menzalimi atau memudaratkan pasangan. Hikmah perkahwinan. Yang pertama, memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah bagi manusia. Yang kedua, memelihara keturunan yang baik untuk generasi akan datang. Yang ketiga, memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial. Dan yang terakhir, mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. Baiklah, kita masuk kepada bahagian golongan wanita yang haram dikahwini. Golongan wanita yang haram dikahwini terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama, bahagian haram selama-lamanya. Dalam bahagian pertama, haram selama-lamanya terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama disebabkan keturunan, yang kedua disebabkan penyusuan, dan yang ketiga disebabkan persemandaan ataupun perkahwinan. Bahagian yang pertama disebabkan keturunan. Susunannya bermula daripada ibu, nenek dan ke atas, anak perempuan, cucu perempuan, adik-beradik perempuan seibu sebapa, anak saudara perempuan, dan yang terakhir ibu saudara. Wanita yang haram disebabkan penyusuan pula. Yang pertama, ibu susuan. Yang kedua, ibu bagi ibu susuan dan ke atas. Yang ketiga, ibu bagi suami susuan dan ke atas. Seterusnya, anak-anak ibu susuan. Seterusnya, adik-beradik susuan. Seterusnya, anak saudara dari adik-beradik susuan. Yang ketujuh, adik-beradik ibu susuan. Dan yang terakhir,
adik-beradik suami ibu susuan. Bahagian yang ketiga, haram kerana persemendaan ataupun perkahwinan. Yang pertama, ibu tiri dan ke atas. Yang kedua, ibu mertua, sama ada melalui nasab atau susuan. Yang ketiga, anak tiri apabila disetubuhi ibunya. Dan yang keempat, menantu perempuan dan ke bawah. Kita pergi kepada wanita yang haram sementara. Yang pertama, perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Yang kedua, isteri orang. Yang ketiga, perempuan musyrik sebelum memeluk Islam. Dan yang keempat, isteri yang ditalak 3 sebelum dia berkahwin, kemudian bercerai dan habis tempoh iddah dengan suami baru. Baiklah, kita teruskan kepada rukun nikah. Rukun nikah terbahagi kepada 5, iaitu bakal suami, bakal isteri, wali, 2 orang saksi dan juga sirah, ijab dan kabul. Kita akan perincikan satu persatu maksud dan syarat bagi setiap rukun nikah. Rukun yang pertama ialah bakal suami. Suami bermaksud lelaki yang dikahwini oleh seseorang perempuan. Syarat bagi bakal suami, yang pertama Islam, yang kedua lelaki yang dikenal pasti, yang ketiga bukan mahram kepada bakal suami, yang keempat tidak dalam ihram haji atau umrah, dan yang kelima tidak mempunyai 4 orang isteri dalam satu masa. Rukun yang kedua, bakal isteri. Isteri bermaksud perempuan yang dikahwini oleh seseorang lelaki. Syarat-syarat bakal isteri, Islam, perempuan yang dikenal pasti, bukan mahram kepada bakal suami, bukan dalam ihram haji atau umrah, dan yang terakhir, bukan isteri orang atau dalam iddah. Rukun yang ketiga, wali. Wali bermaksud orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Syarat wali, yang pertama Islam, yang kedua lelaki, ketiga baligh, keempat berakal, yang kelima adil, iaitu tidak melakukan dosa-dosa besar. Yang seterusnya merdeka, seterusnya tidak dalam ihram haji atau umrah, tidak dipaksa mewadikan, tiada penyakit yang mencacatkan fikiran, dan yang terakhir mampu memelihara dan mengurus harta. Baiklah, kita teruskan lagi kepada susunan wali. Susunan wali terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama wali mujbir. Wali mujbir terdiri daripada bapa dan datuk. Manakala wali bukan mujbir mengikut susunan yang pertama, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, anak saudara lelaki dari adik-beradik lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki dari adik-beradik lelaki sebapa, anak lelaki kepada anak saudara lelaki seibu sebapa, anak lelaki kepada anak saudara lelaki sebapa, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, bapa saudara sebelah bapa sebapa, sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa, sepupu lelaki daripada bapa saudara lelaki sebapa, dan yang terakhir wali hakim.
Mari kita lihat sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Sebab yang pertama, tidak mempunyai wali nasab. Yang kedua, wali nasab berada jauh melebihi 2 marhalah. Yang ketiga, wali hilang dan tidak dapat dikesan. Yang keempat, saudara baharu iaitu mu'allaf yang tiada wali nasab yang layak. Yang kelima, anak tidak sah taraf. Yang keenam, wali dalam ihram haji atau umrah. Yang ketujuh, wali enggan mewalikan pernikahan. Dan yang terakhir, wali sendiri yang hendak berkahwin dengan perempuan tersebut dan tiada wali lain yang setaraf. Kita teruskan lagi kepada rukun yang seterusnya, iaitu 2 orang saksi. Maksud saksi ialah orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Syarat-syarat bagi saksi, yang pertama, Islam. Yang kedua, lelaki. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, berakal. Yang kelima, adil. Yang keenam, pendengaran yang baik. Yang ketujuh, penglihatan yang baik. Dan yang ke-8, merdeka. Baiklah. Rukun nikah yang terakhir, iaitu lafaz akad nikah atau juga disebut sirah. Maksud sirah, ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Manakala qabul ialah lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Contoh lafaz sirah, ijab dan qabul. Contoh ijab, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Contoh qabul, aku terima nikahnya anak perempuan. Jadi, itu adalah 5 rukun nikah beserta maksud dan syarat-syaratnya. Syarat lafaz akad nikah. Menggunakan lafaz kahwin atau nikah atau terjemahan tepat bagi keduanya. Yang kedua, lafaz ijab dan qabul hendaklah jelas dan bukan secara kiasan. Ijab dan qabul mestilah berturutan dan tidak diselangi dengan perkataan lain. Lafaz akad nikah hendaklah berkuat kuasa serta merta. Kelayakan wali dan bakal suami berkekalan sehingga selesai akad. Dan yang terakhir, tidak dibataskan dengan tempoh masa. Baiklah, itu sahaja video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.